Okey, baik. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak sambung masih lagi dalam tajuk transistor. Kita masuk bahagian yang kedua lah. Okey, iaitu transistor sebagai switch automatik. Okey, tapi sebelum tu kita kena belajar juga tentang potential divider. Apakah benda tu? Okey, switch automatik dan pembahagi voltan dalam bahasa Melayu. Alright. Okey, kita tengok dulu bagaimana dia nak jadi. Okey, switch automatik. Yang ni yang pertama tadi sebagai amplifier. Amplifier tu penguat arus. Ni tadi. Kita litar tapak perlu ada bateri dia sendiri. Lepas tu untuk hidupkan arus tapak baru dapat arus pada pengumpul yang besar. Okey, litar tapak perlu bateri. Ini kalau kita nak buat penguat ataupun amplifier. Tapi kalau nak buat switch automatik, kita kena full. Tada, nampak? Litar tapak dah tak ada bateri. Kenapa litar tapak dah tak perlu bateri? Kerana dengan litar penuh ini, arus boleh mengalir daripada bateri untuk supply kepada tapak base. Arus elektrik tak boleh lalu sini. Kenapa? Sebab tak ada current dekat base. Kan kita dah belajar sebelum ni, nak hidupkan transistor kena ada current dekat base. Bila dah ada current dekat base, barulah current boleh masuk ke litar pengumpul. Okey, collector circuit. Okey, sekarang ni bagaimana dia berfungsi. Sebelum tu, kita tengok dulu. Kalau nak jadikan dia sebagai switch automatik, kita kena ada 1, 2, 3 kawan ni. Iaitu tiga-tiga ni perintang. Okey, apa dia? Kita ada perintang boleh laras. Yang ini sebagai kita punya pengesan. Ni sensor dia. Kata boleh automatik. Automatik apa? Sensor kita lah. Okay. Contohnya nak automatic on apabila ada motion. Jadi kita punya sensor dekat sini. Motion sensor dekat sini. Kalau nak on bila panas, heat sensor dekat sini. Ini sensor. Alright. Dia ada anak panah bermaksud dia boleh berubah-ubah. Perintangan dia boleh berubah. Lepas tu dia ada perintang tetap digunakan sebagai pembahagi voltan dekat bawah. Dia ada partner, dua ni mesti kawan baik. Dan kita juga ada perintang dekat tapak base untuk menghadkan arus yang masuk dalam tapak supaya arus dia kecil lah. Sebab kalau arus tu besar sangat, boleh rosak transistor ini. Okey, yang paling penting yang mana? Yang paling penting dua kawan baik ini. Kita ada perintang boleh laras dan juga perintang tetap. Jadi, kita nak kena belajar apakah benda pembahagi voltan ini? Okey. Jadi kita kena faham betul-betul apakah yang dikatakan pembahagi voltan. Alright, pembahagi voltan potential divider. Bila 6 volt bermaksud beza keupayaan 6 volt. Okey, bateri kita 6 volt bermaksud zap atas sampai bawah. Atas 6 volt, bawah 0 volt. Beza berapa? 6 lah, 6 tolak 0. Beza keupayaan 6 volt bermaksud dekat tengah sini pun 6 sampai bawah 6 volt. Bawah sampai atas, bawah 0, atas 6 volt juga. Maksudnya beza daripada atas sampai bawah ialah 6 volt, 6 volt, 6 volt. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua. Nampak? Bila daripada atas 6 volt, bawah 0, atas sampai bawah 6 volt, bermaksud, nampak tak? VA dengan VB, dia ada tengah-tengah ni kan? Jadi VA dengan VB ni jumlah dia mesti 6 volt jugalah. Tengok bateri. Kalau bateri kita 6 volt lah. Sebab kan daripada bawah sampai atas 6 volt kan? Bawah sampai atas 6 volt. Jadi bawah sampai atas 6 volt maknanya VB dengan VA jumlah dia mesti 6 volt. Itu nombor satu yang kita kena tahu. Yang kedua, contoh kalau kita letak 5 volt dekat sini. Kalau 5 volt dekat sini, bawah berapa? Dah tahu dah. Confirm lah. 1 volt. Sebab beza dia 6. Alright. Okey, sekarang ni, kalau atas 2.5 volt, bawah berapa? 3.5 volt. Sebab kita tahu total dia ialah 6. Okey, sekarang kita tengok betul-betul. Daripada 2.5 volt ini, saya naikkan menjadi 4.5. Nampak? V belah atas ni, saya naikkan daripada 2.5 jadi 4.5. Agak-agak bawah jadi apa? Bawah terpaksa turun kepada 1.5 volt. Sebab 4.5 tambah 1.5 nampak tak? 6 volt. Okey. Boleh faham yang tu? Test lagi. Jadi apa hubungan VA dengan VB? VA dengan VB apa hubungan dia? Ni V belah atas, ini V belah bawah. Okey, kita check sekali lagi. Kalau bawah 2, atas mesti 4. Right? Apa jadi 4 atas ni saya jadikan 0.5 volt. Bawah jadi? Okey, maknanya 4 kepada 0.5 turun. Nampak tak? Kalau turun, bawah
automatik akan naik daripada 2 menjadi 5.5 volt. Jadi hubungan VA, V belah atas dengan V belah bawah, mereka sentiasa songsang. Seorang turun, mesti seorang lagi naik dan jumlah dia mesti ikut nilai bateri 6 volt. Itulah potential divider yang you all kena faham. Kalau atas turun, bawah mesti naik. Okey, soalan dia, macam mana voltan boleh naik, boleh turun? Suka je VA tu boleh naik, boleh turun. Okey, jawapan dia ialah kita ada rintangan yang boleh berubah-ubah dekat sini. Kerana voltan ikut rintangan. Rintangan bertambah, voltan bertambah. Jadi, dia boleh berubah sebab ada rintangan yang boleh berubah-ubah ni. Okey, jadi bila rintangan-rintangan ini boleh berubah, apakah yang berlaku kepada VA dan VB apabila RA bertambah? Okey, kita tengok betul-betul. Bila RA bertambah, dia ni je boleh berubah, yang bawah ni tak boleh berubah sebab dia tetap. Bila RA bertambah, V sama dengan IR. Maknanya V dengan R berkadar terus. Bila R bertambah, maka VA akan bertambah juga ikut kawan dia. Tapi ingat tadi tak potential divider, pembagi voltan. Kalau VA bertambah, apa jadi dengan VB? VB akan berkurang. Boleh nampak tak dia punya cerita step dia tu? Dan benda ni simple kita punya potential divider. Okey, kalau saya tukar, apa yang berlaku kepada VA dengan VB, VA dengan VB apabila RB? Sekarang ni rintangan yang boleh berubah-ubah tu seletak kat bawah, dekat tapak. Okey, apa jadi VA dengan VB apabila RB bertambah? Relax, kalau RB bertambah, yang akan ikut berubah siapa? Kawan dia lah, VB. VB akan ikut sama, kalau RB bertambah, VB juga akan bertambah. Sebab dia sepasang. Dan apabila VB bertambah, potential divider ataupun pembagi voltan VA akan berkurang. Alright. Nampak tak? Itu je perangai dia. Jadi kalau faham perangai ni, kita boleh terus masuk kepada light control switch, okey, switch kawalan cahaya dengan fire alarm dan juga pengiraan. Okey, pengiraan ada video lain lah. Okey. Okey, switch kawalan cahaya. Kita tengok macam mana switch kawalan cahaya. First, kita gantikan perintang yang boleh laras tadi dengan LDR. Apakah benda LDR? LDR adalah light dependent resistor ataupun perintang peka cahaya PPC. Okey, ini rupa dia. Ini simbol-simbol yang lain lah. Yang penting dari anak panah dia ke arah ke dalam sebab dia menerima cahaya. Okey, perangai dia. Tolong ingat perangai dia. Rintangan sangat tinggi bila gelap. Bila suasana menjadi gelap, rintangan dia menjadi sangat tinggi. Nampak? Rintangan dia boleh berubah. Bila suasana cerah, rintangan dia rendah. Okey. Jadi mari kita tengok. Ni tolong ingat ni. Alright. Okey, kita letak dekat dua ni dekat dua antara dua ni lah. Okey. Apa ni? Perintang voltan B, arus B, transistor on off. Ini C-Fair. C-Fair yang perlu awak ingat dia punya susunan. Mula-mula cerita pasal perintang ni LDR dengan 10 kilo ohm ni perintang. Lepas tu cerita tentang voltan tapak. Habis tu voltan A tak payah, voltan A tak payah. Penting. Yang penting ialah voltan tapak. Sebab voltan tapak yang akan menghasilkan arus tapak. Arus tapak inilah yang akan menghidupkan transistor. Jadi perintang yang mana? Boleh laras. Okey, voltan tapak, arus tapak. Okey, dan transistor on ke off. Okey, mari kita tengok satu persatu. Pada waktu gelap. Ingat tadi, pada waktu gelap, rintangan LDR menjadi besar kecil. Okey, pada waktu malam ataupun gelap, rintangan perintang peka cahaya menjadi sangat tinggi. Bila sebut sangat tinggi, kena sebut berbanding dengan 10 kilo ohm. Sebab tu kawan dia kat sini. Kita tak boleh kata, oh aku kaya, aku miskin. Kita kena compare. Nampak? Contoh, badan saya tinggi ke rendah? Saya kategori tinggi kalau compare dengan anak-anak saya. Nampak? Macam itulah. Bila kita nak kata tinggi rendah ataupun besar kecil, kita kena compare. Jadi, rintangan LDR lebih tinggi berbanding 10 kilo ohm. Nampak? Bila rintangan menjadi tinggi, tadi perintang. Lepas perintang apa? Voltan tapak. Voltan tapak menjadi besar. Lebih besar daripada VBE. Ni. V yang untuk menghidupkan transistor. Walaupun dia naik, tapi kalau tak lebih daripada VBE, tak jadi apa juga. Dia kena lebih daripada voltan BE. Alright. Lepas tu, arus tapak pun mengalir bertambah dan cukup tinggi untuk menghidupkan transistor. Nampak? Bila cukup tinggi untuk menghidupkan transistor, maka transistor pun on. Bila transistor on,
lampu akan menyala. Nampak? Jadi, lampu ini akan menyala secara automatik pada waktu malam. Kita tak switch on pun. Disebabkan LDR ini yang berubah dia punya rintangan yang menyebabkan dia on. Nampak tak? Ini sifir tadi, cerita tentang perintang, cerita tentang voltan tapak, bukan VA, voltan tapak, arus tapak dan juga transistor on off. Okey. Itu cerita yang pertama tentang gelap. Kita ubah kepada waktu siang pula. Kalau waktu cerah. Okey, apa jadi dengan perintang LDR? LDR akan berkurang. Nampak? Berkurang sama juga berkurang berbanding dengan 10 kilo ohm resistor, perintang 10 kilo ohm. Okey. Dan bila kurang, pasangan dia juga akan ikut kurang. Base voltage berkurang, kurang daripada VBE. Bila base voltage berkurang daripada VBE, maka arus tapak tidak dapat mengalir dan tidak cukup untuk menghidupkan transistor, maka mentol tidak dapat menyala. Jadi mentol akan terpadam secara automatik pada waktu malam. Okey. Nampak tak cerita dia? Nampak perintang, voltan tapak, arus tapak on off. Okey, bagaimana nak tukar fungsi? Tadi dia menyala waktu malam, padam waktu siang. Kalau nak terbalikkan fungsi, on waktu siang, padam waktu malam. Macam mana? Sangat mudah. Hanya menukar sahaja. Interchange the position. Menukar, saling tukar kedudukan, position. Antara apa? Antara PPC dengan 10 kilo ohm. Tukar. Nampak? Okey, pada waktu siang rintangan PPC rendah. Okey, waktu siang rintangan PPC rendah. Nampak? Berbanding 10 kilo ohm. Okey, ini menyebabkan voltan tapak bertambah. Kenapa? Kata tadi lepas perintah rendah, voltan rendah. Tengok tu betul-betul. Bila LDR rendah, VA yang akan ikut rendah. Tapi dalam step kita ada VA, tak ada kan? Kita terus VB kan, voltan tapak tu yang penting. So, VA ni tak kisah dia turun ke naik. Yang penting VB. VB akan naik ke turun? VB akan naik. Kenapa VB naik? Sebab VA turun, ikut kawan dia. Cuma dalam penerangan kita tak sebut VA. Kita pentingkan V base. Okay, voltan tapak. Bila voltan tapak meningkat, tentulah arus tapak akan meningkat dan menyalakan mentol. Nampak? Kalau kita faham macam mana dikatakan beza apa potential divider tadi tu, okey, pembahagi voltan, benda ni sangat mudah nak diterangkan. Kenapa dia naik, kenapa dia turun. Okey. Sekarang ni kita nak tengok penggera kebakaran. Penggera kebakaran nak kena tukar apa kat sini? Tentulah kita kena tukar LDR. LDR ni mengesan cahaya. Kita kena tukar kepada pengesan haba iaitu termistor. Okey, kita tukar PPC perintah peka cahaya kepada termistor. Termistor ni dia boleh mengesan suhulah haba. Okey, lagi nak tukar apa? Takkan nak mentol. Takkan bila kebakaran berlaku mentol menyala. Kita kena tukar mentol kepada penggera kebakaran. Kering bunyi. Okey. Jadi macam cerita dia. Ni, termistor perangai dia macam mana? Termistor pada suhu tinggi rintangan dia menjadi sangat rendah. Jadi, bila berlaku kebakaran suhu menjadi tinggi. Ingat tadi apa perangai dia? Bila suhu tinggi rintangan dia rendah. So, rintangan termistor akan menjadi rendah berbanding 10 kilo ohm. Okey. Bila R lepas perintang apa? Voltan tapak kan? So, agak-agak voltan tapak naik ke turun? Termistor turun. Sini mesti ikut turun kan? So, voltan tapak akan naik. Bila voltan tapak naik melebihi VBE, maka transistor akan on dan juga menghidupkan penggera kebakaran. Alright. Nampak tak cerita dia? Simple saja, ulang-ulang benda yang sama. Okay, ingat sifir ni cukup. Okey. Tapi, loceng penggera sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Ialah 6 volt. Nak hidupkan loceng, bunyi dia slow lah. Kita loceng penggera kebakaran, bunyi dia sangat kuat. Volt ini untuk hidupkan transistor. Tapi digunakan juga untuk menghidupkan loceng. Jadi tak kuat lah. Jadi macam mana nak settlekan perkara ni? Nak bagi dia kuat? Okey. Loceng ini kita kena bawa keluar. Kita kena bagi dia voltan yang lebih tinggi. Macam mana? Apa benda ni? Ini ialah switch elektromagnet, relay ataupun geganti. Okey, nampak kita letak satu litar luar. Okey, litar luar ini ada voltan 240 volt tapi dia on. Nampak? Apabila transistor on, ada current flow. Bila ada current lalu dekat gagalong ni, dia menjadi elektromagnet
dan menarik switch untuk on supaya loceng ini berbunyi. Tetapi dengan voltan dia 240 volt. Nampak? Sekarang ni loceng ini boleh berbunyi dengan lebih kuat dengan menggunakan geganti. Ni, switch ni. Switch ini kita panggil relay ataupun geganti. Inilah electromagnetic switch. Digunakan untuk apa? Kalau orang tanyalah ataupun soalan tanya, apakah fungsi geganti? Geganti ni adalah untuk menghidupkan litar voltan tinggi ni, litar voltan tinggi 240 volt menggunakan litar yang bervoltan rendah. Arus mengalir akan menghidupkan voltan yang lebih tinggi. Okey. Loceng penggera dapat dihidupkan dengan bekalan kuasa yang lebih tinggi 240 volt. Alright. Apakah benda ni? Kesimpulan. Ni saya bagi sikitlah hujung-hujung ni kan. Tips nak mengingat. Ini nama dia tingkap transistor. Tingkap transistor. Ni. Kita buat tingkap. Okey. AB atas bawah. Siang. Bawah malam. Siang kawan dia panas. Malam kawan dia sejuk. Dan on. Apa yang on? Okey, mari tengok sini. Tengok contoh soalan. Okey, tak ada pengiraan apa-apa Siren akan berbunyi apabila, tengok ni. Okey, sekarang ni kita tengok apa? Kita tengok ni R dengan S. Okey, kalau tengok R duduk mana? Atas. Kalau R duduk atas, kita check. Kita nak berbunyi, kita kena guna termistor. Termistor lah, kita ada PPC dengan termistor. Dan sekarang ni, dia duduk kat mana? Dekat atas kan? Atas. Nampak? Panas. Termistor atas. Nampak tak? Termistor duduk kat mana? Atas. Jadi kalau termistor dia akan on bila? On bila panas. Nampak tak? Atas, ni line dia, termistor sini. Jadi dia akan bersilang dekat panas. Jadi betul tak? Siren akan berbunyi apabila panas. Okey. Nampak? Simple saja, termistor duduk atas. Okey, tengok soalan lain. Okey, yang mana komponen X dengan Y? Dia kata apa ni? Diode akan, tak nampak sikit. Diode menyala pada waktu siang. Mana? Menyala waktu siang ni. Siang. Siang on. Jadi kita kena guna apa? Kita guna PPC. Kita kena guna PPC waktu siang. Okey, maknanya PPC kena letak belah mana? Letak belah atas. PPC letak belah atas. Okey, tak siang kan? On waktu siang. Nampak? Jadi kita kena guna PPC dan kita letak belah atas. Jadi belah atas ni X ialah PPC. Mana PPC? Perintang peka cahaya duduk kat atas. Perintang yang biasa letak kat bawah. Nampak? Tak ada kira apa-apa pun. Awak tengok tingkap ni dah boleh selesaikan. Tengok lagi soalan. Pernyataan yang mereka benar. Alright. Jika R1 ialah perintang peka cahaya, mentor penyala waktu siang. Pening ayat-ayat macam ni. Okey, relax. Jika R1 ialah perintang peka cahaya, okey, R1 perintang peka cahaya, mentor menyala waktu siang. Okey, jika R1 perintang peka cahaya, maknanya R1 di atas kan? Menyala waktu siang. Betul lah? Nampak? Atas, siang. Jadi betul. Jika R2 ialah perintah peka cahaya, mentor menyala waktu siang. So, perintah peka cahaya duduk dekat belah bawah, R2. R2 belah bawah. Salah, dia akan on waktu malam. Jika R3 ialah perintang peka cahaya, R3 tak ada kaitan R3 ialah perintang untuk menghadkan arus masuk transistor, tak ada kaitan. Okey, jika terminal bateri songsang tak menyala pun. Sebab kalau terminal bateri songsang, kita kena guna transistor yang lain. Jadi B, C, D semua salah. So jawapan dia A. Alright. Jadi itu sahaja perkongsian saya tentang tajuk transistor. Diharap dapat membantu anda semua untuk menjawab soalan berkaitan transistor untuk pengiraan pada video yang lain. Okey, baik, sekian, terima kasih.